Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan utama, kawasan Jepak di Bintulu akan mengalami transformasi pembangunan dengan siapnya Jambatan Jepak nanti. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Bang Openg, kerajaan negeri komited melaksanakan dasar pembangunan hasil daripada perpaduan negeri ini termasuk untuk kawasan Jepak. Apabila ada perpaduan kita yang kukuh, maka kita dapat melaksanakan dasar kita termasuk Jepak yang harus kita bangun. InsyaAllah dalam masa 2025 apabila siapnya jambatan, Jepak makin dekat menjadi satu bandar dengan bandar di seberangnya, dan akhirnya ia akan terus membangun hingga ke Kidoro dan Samalaju. Beliau berkata demikian dalam Majlis Surah Mahkamah Aidilfitri di Dewan Masyarakat Kampung Warisan Jepak Bintulu pada Selasa. Hadir sama Isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nazar, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitayai, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Majang Renggi dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak merangkap Penasihat Jepak Jaya Development Datuk Talib Zulpilip. Dalam perkara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menambah bagi tujuan sama, Kerajaan Sarawak akan meneruskan inisiatif membangunkan rumah mampu milik di Jepak. Dan kita tahu kalau kos infrastruktur dengan kos mula rumah, setidak-tidaknya nilai rumah itu adalah 300,000, tapi orang hanya bayar 100,000 lebih saja. Inilah pendekatan kita dan saya yakin ini dapat memberikan bantuan untuk kita memiliki rumah. Termasuklah di Jepak tu akan saya bangun kedai jual supaya orang Jepak dapat beli rumah seperti mana yang kita bangunkan di Darul Hana, di kawasan Sibu pagi tadi, dan juga di kawasan Sungai Berdaun di Miri, dan juga di Sibu Kemunyang. Pada majlis sama, beliau telah menyempurnakan Majlis Perasmian Surau Al-Muhajirin dan Dewan Masyarakat Kampung Warisan Jepak serta menyampaikan sumbangan masing-masing RM10,000 kepada Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Bintulu, Koperasi Wawasan Ibu Tunggal Bintulu dan Urus Setia Saudara Kita Cawangan Jepak. Puan Sri Dato' Amar Jumaani turut menyampaikan sumbangan RM10,000 kepada peryatim Bintulu. Beralih ke perkembangan seterusnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri akan bekerjasama dengan para pemilik tanah di Miri dalam menghadapi kemungkinan berlaku kebakaran, terutama sekiranya musim kemarau melanda. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu kerjasama ini penting memandangkan kebanyakan kebakaran yang berlaku dahulu telah melibatkan kesemua tanah terbabit. Beliau menaruh harapan agar dengan kerjasama berkenaan serta sokongan agensi berkaitan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, maka keadaan di setiap lokasi tersebut dapat dikawal. The 7 big landowners in Miri, all the 7 landowners, they are all here. They were all here, and they have given us a briefing on the preparations they made. We are happy with their preparations made. They are all getting ready. They even have their own firefighting teams. They all use the machinery, and even one of the land owner even have drone. Daily, they also monitor their own land. As we all aware, Miri was always well known for having this pit fire, having haze whenever there was drought season. This time, we hope that with all these preventive measures in place, the problem with Miri can be under control. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat JPBB Miri di Pejabat Residen Bahagian Miri pada Selasa.
Difahamkan para pemilik tanah terlibat ialah Shin Yang Group of Companies, Pantai Bayu Indah Sendirian Berhad, Woodman Sendirian Berhad, Curtin University, Naim Cendera Sendirian Berhad, Miri Housing Development Realty Sendirian Berhad dan Miri North City Development Sendirian Berhad. Adun senarai itu menambah agensi kerajaan terlibat seperti Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB, Jabatan Alam Sekitar JBPM dan Polis Diraja Malaysia PDRM turut mengambil langkah pencegahan termasuk mengadakan tinjauan harian untuk memantau situasi semasa di bahagian tersebut. Sementara itu, Datuk Seri berkata JPBB Miri juga menumpukan perhatian terhadap tahap bekalan air di bahagian Miri dalam usaha menghadapi musim kemarau. Jelasnya sudah terdapat beberapa kampung yang memohon untuk mendapatkan bekalan air. Oleh itu, katanya jawatankuasa tersebut telah meminta Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak JBAP laku management dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak agar bersiap sedia dengan lori tangki air masing-masing untuk lokasi-lokasi yang memerlukan air bersih. Also, we also have our geoscience department with us just now. In the meeting with us, they have activated the 11 tube wells here in Miri, and also the check dams to flood the area so that there's enough water for firefighting, and to also pump the water into all these areas and to keep the water table high, so that fire will not easily occur. Because when the water table is low, because of the low water table, the area tend to be very dry. Laporan selanjutnya, pergolakan politik negara, penularan pandemik dan kemerosotan ekonomi sejak tahun 2018 adalah ujian yang ditempuhi oleh Kerajaan Sarawak dalam usaha terus membangunkan negeri ini. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lentalis Saleh, perancangan dan pelaksanaan pelan pembangunan yang teratur akan dapat memastikan tiada kawasan di Sarawak tertinggal dalam arus pembangunan. Dalam hal ini, Adun Kuala Rajang itu berharap rakyat dapat bersabar kerana semua perancangan ini dilaksanakan secara berperingkat. Oleh sebab ialah penekanan kerajaan negeri dalam membangunkan infrastruktur adalah prioriti yang utama supaya kita dapat menggerakkan ekonomi kita. Memang kita tahu jalan raya Bukit Kinyau masih tidak memuas, tapi ialah dalam perancangan jangka panjang. Sabar je kita orang. Kita kata Nancy Langgar, api tu bagi berapa tahun saya berunding. Kosnya lebih 20 juta. Kos untuk membawa air api ke Tanjung Manis tu lebih kurang 20 juta untuk 85 buah rumah. Fikir kita 20 juta bagi 80 buah rumah, berapa ratus ribu sebuah rumah ya. Nak buat air tu lebih kurang 21 juta. Nak buat jalan raya pun 90 juta. Inilah penekanan yang kita buat untuk memastikan tidak ada kawasan di Sarawak yang tertinggal di dalam perancangan dan pelaksanaan pembangunan ini. Beliau berucap demikian semasa menyantuni penduduk kampung Bukit Kinyau dalam Majlis Surah Mahkamah Hari Raya Aidilfitri di Dewan Masyarakat Kampung Bukit Kinyau Sarike pada Isnin. Ujarnya pelaksanaan semua pembangunan ini tidak dapat dijalankan secara terburu-buru kerana ianya melibatkan kos yang tinggi serta mengambil kira keadaan setempat selain dari keadaan ekonomi yang masih belum pulih sepenuhnya. Terdahulu, Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab dalam ucapannya meluahkan rasa gembira berikutan projek jeti bernilai RM700,000 telah siap dan dapat digunakan oleh penduduk Bukit Kinyau. Jambatan kampung kita tu harus siap, kacak si jambatan. Takkan senang dah kita pergi balik kampung. Jambatan dia untuk makluman diusahakan pada tahun 2020 RTP saya. Diusahakan pada tahun 2020 tapi disebabkan oleh Covid dan sebagainya dan kontraktor pertama dulu nyasit berapa minat nomorlah jambatan dia ditangguhlah. Hanya di tender semula. Nilai jambatan dia aja RM700,000 jabatan dia untuk kita di Bukit Kinyau tu. Ialah sebenarnya memberi kemudahan kepada kita di kampung supaya balik pun sihal. Kata KK tadi 24 jam boleh pakai jabatan tu. Si macam hari air
toho, air surut sikit, saya dapat pakailah jabatan dia. Jadi ialah sedikit kemudahan. Beliau juga akan membangkitkan projek Jalan Sarike Bukit Kinyau bernilai 90 juta ringgit yang telah diluluskan oleh kerajaan pusat sebelum ini, namun setelah kerajaan baru mengambil alih, peruntukan tersebut belum diketahui statusnya. Pada sebelah malam pula, Datuk Len dan Insinyur Yusof meneruskan kunjungan Majlis Surah Mahkamah Aidilfitri 2023 bertempat di Dewan Masyarakat Kampung Rajang. Dalam ucapannya, Datuk Len berkata dua projek pembangunan yang melibatkan Kampung Rajang iaitu projek waterfront bernilai 10 juta ringgit telah diluluskan, manakala projek jalan dari Kampung Paloh ke Kampung Stalun dan seterusnya ke Sungai Bapa di Rajang akan dilaksanakan dalam pelan Agensi Pembangunan Delta Rajang Rada yang bernilai 100 juta ringgit. Kita sudah menyebut peruntukan 10 juta untuk waterfront di Kampung Rajang. Hal-hal yang kita dilulus, insyaAllah akan dilaksanakan dalam masa depan. Depan Kampung Rajang dari Kampung Pinggirnya sampai Kampung Bumi Kucing cukup bersama dengan bersama. Ini bermula waterfront yang dapat berjalan dan lancar di waterfront insyaAllah. Kedua, di bawah peruntukan badan Delta Agensi ini saya sendiri fungsinya Wadi Yusof. Juga tuan minta 100 juta jalan ke Kampung Paloh dan bersambung ke Stalun dan jalan Ulu Bapa. Tambahnya, peruntukan 100 juta ringgit untuk projek Jalan Paloh, Stalun, Rajang pada dasarnya belum mencukupi namun tetap akan dilaksanakan meskipun hanya jalan berbatu dan akan dinaik taraf pada projek fasa seterusnya. Lebih 300 penduduk Kampung Rajang hadir memeriahkan Ramah Tamak Aidilfitri yang diadakan dengan pengisian pelbagai acara lain seperti pertandingan futsal, pertandingan rumah berhias, pertandingan lagu raya dan pakaian beragam bagi anak-anak kecil. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh ditepati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi Tengah Hari ini, saksikan serotan Majlis Surah Mahkamah Aidilfitri yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Dewan Masyarakat Kampung Warisan Jepak Bintulu pada Selasa. #menyebar fakta, salam UKAS.